Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan sangat-sangat, yang saya junjung tinggi tuan-tuan guru kita, sesepuh kita, Tuan Guru Ustaz Zainal Asri. Yang saya muliakan, yang saya bimbang hati tempoh hari dengar Ustaz tak sihat. Alhamdulillah dah kembali sihat, dah nampak depan mata kita, Ustaz boleh datang, besar sekali hati kita, Alhamdulillah. Tuan pengacara majlis, para asatizah yang hadir sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dalam tempoh 3 minggu, ini kali kedua saya datang Kedah. 3 minggu lepas saya datang 2 hari 1 malam. Yang ini saya datang lagi. Dan kedatangan kita kali ini tidak adalah kita cakap apa kecuali banyak kena sebut subhanallah, subhanallah dan alhamdulillah, alhamdulillah. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala fa'alul lima yurid. Bukan senang nak datang dari Johor nak sampai ke, saya memang asal orang Singapura tapi sekarang sudah menetap di Batu Pahat Johor, sudah 6 tahun sana, masuk tahun ke-7. Dengan arahan daripada guru kami Hadramaut Al-Habib Omar bin Hafiz, saya sudah pindah ke Batu Pahat. Dan dari Johor nak ke Kedah ni bukan mudah, drive 7-8 jam. Alhamdulillah kawan-kawan sanggup pula, ada yang pandukan tambahan pula tadi malam sepanjang-panjang dari Johor sampailah atas Selangor, hujan selebat-lebatnya. Alhamdulillah selamat sampai tuan-tuan sekalian. Ini Allah punya kerja. Maka kami ucap alhamdulillah, kami ucap subhanallah, Allah fa'alul lima yurid. Kalau tak kerana Allah yang berkehendak, tak sampai saya pada malam ini. Allah yang berkehendak, Allah yang ampunkan kita, maka kita datang sini. Dan datangnya kami pada malam ini tuan-tuan sekalian tidaklah lain kecuali hanya mengharap pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon nazrah daripada tuan-tuan guru, mohon barakah daripada bumi Kedah yang penuh barakah ini. Macam-macam ada di Kedah ini tuan-tuan sekalian. Macam-macam, sebab itu disuruh ulang datang. Saya suka istilahnya cari can saja nak datang ke Kedah ini. Ya. Apabila kau datang jalan-jalan makan angin saja, tak kuasalah kita. Dah tua-tua pun tak begitu sihat. Datang kerana ada sebab-sebab gini, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kenapa kita adakan majlis-majlis begini tuan-tuan sekalian? Kenapa kita adakan majlis-majlis besar gini, kita berhimpun? Sebetulnya kita nak ambil risiko tau pada zaman-zaman sekarang waktu begini. Kenapa kita bikin? Kerana umat ini penting. Umat ini disayang oleh nabinya. Nabinya tu siapa? Nabinya tu kekasih Allah. Nabinya Rasulullah, orang pertama, makhluk pertama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling disayang oleh Allah Taala, yang dimuliakan oleh Allah Taala, yang diberi perhatian khusus oleh Allah Taala. Tiada makhluk lebih mulia dikasihi oleh Allah Taala kecuali Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu paling sayang pada umatnya. Maka umat ni perlu diberi perhatian, umat ni perlu diberi peringatan, umat ni perlu diberi pesanan, umat ni perlu dinaikkan semangatnya, umat ni perlu diberikan ketabahan, umat ni perlu dikembalikan kepada apa yang patut dia pegang, apa yang patut dia ada fikrah, itu perlu dikembalikan. Kerana Rasul kita, Nabi kita sangat-sangat sayang pada kita. Azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dah wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi berbagai-bagai pesanan Nabi kita kabarkan kepada kita. Berbagai-bagai berita Nabi kabarkan kepada kita. Perlu kita sampaikan kepada umat ini. Maka majlis pada malam ini sangat besar sekali pahalanya tuan-tuan sekalian. Setiap seseorang yang bantu dalam majlis ini, pahalanya tak terhingga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari bidang apa sekalipun. Saya teringat dahulu masa ziarah Nabi Hud alaihi salam di Hadramaut sana, Mufti Hadramaut, Mufti Tarim tu Habib Ali Masyhur berkata, beliau mengatakan nanti ada ramai di antara kamu, ada ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yaumil akhir nanti tengok dalam catatannya pahala mengerjakan kerja dakwah untuk umat Muhammad pada festival sunnah pada malam ini. Mungkin anda bertanya, aku ada pahala besar begini, bila masa aku ceramah, bila masa aku dakwah? Pasal anda ambil bahagian pasang mikrofon. Pasal anda ambil bahagian siapkan pentas. Anda, siapa sajalah yang siapkan stadium ini, siapa saja yang meluruskan permit ini, siapa saja yang membantu, tidak sedikit dia punya ganjaran di sisi Allah Taala besar. Dunia saja boleh naik pangkat insya-Allah. Kena buang kerja tidak. Naik pangkat lagi ada, jangan bimbang, Allah tu pemurah. Kerana umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je. Besar pahalanya. Berkata Habib Masyhur tu, aku paling senang sekali. Aku datang tinggal cakap saja. Bukan aku datang dari jauh bawa mikrofon, bukan aku datang dari jauh bawa lampu, bawa apa, semua kamu yang pasang. Kalau sumbangan kita 1%, kita dapat 1 bahagian. Kalaulah seluruh nilai sesuatu tu 100, kita punya sumbangan 1%, kita dapat berapa? 1. 1 dari 100, 1.
Kalaulah sesuatu itu harga nilainya tu 100,000, maka kita punya sumbangan 1%, kita dapat berapa? 1,000. Kalau 100 juta, 1%-nya 1 juta, tidak kecil. Dan majlis ilmu, majlis maulid Nabi, majlis ceramah begini, majlis tausiah, majlis memperingatkan, di samping ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatkan juga umat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak berapa nilainya tuan-tuan sekalian? 10,000? 1 juta? Satu subhanallah tu saja antara langit dengan bumi lebih berat lagi satu subhanallah. Satu alhamdulillah tu boleh memenuhi timbangan tuan-tuan sekalian. Memenuhi timbangan. Betapa pula pada majlis malam ini. Dan sumbangan tuan-tuan sekalian tidak kecil, besar sangat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah sebaliknya pulanya, kalau ada kita nak adakan majlis-majlis ini, janganlah pula ada yang keberatan tak menyokongnya. Umpamanya lah, saya tak nak tolong pasang lampu, saya tak nak begini. Ini majlis Allah berjalan, tetap berjalan juga. Kalau kita sokong, kita bantu, Allah bantu kita, Rasulullah bela kita. Jangan risau. Big boss dalam majlis inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia recommend anda dapat punya. Bukan hanya dunia saja, akhirat tu dah masuk neraka pun boleh keluar kalau Rasulullah recommendkan. Maka hati-hati kalau yang nak reject Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya lah saya diminta pasang lampu pada malam ini. Saya tak nak kerana ada tak sukalah dengan penganjur ke apa. Majlis ini tetap ada. Walau ada lampu, walau tak ada lampu. Walau anda tolong, walau anda tak tolong. Tapi yaumil akhir anda menjawab. Bukan anda anti dengan yang hadirin ini, bukan anda anti dengan penganjur ini. Anda menjawab. Takut-takut perbuatan anda ini menandakan kurang cinta anda dengan Rasulullah. Apatah lagi kalau sampai dengki anda dengan Rasulullah. Sebab host pada majlis malam ini, sahibul majlis pada malam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meraihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil untuk menyampaikan pesanan Rasulullah terhadap umatnya yang dikasihinya tuan-tuan sekalian. Kerana umatnya begitu dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya tak boleh dibiarkan saja. Perlu diberi pesanan, perlu diberi peringatan. Apa saya yang nak sampaikan pada malam ini tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita ketahui, kita dah dengar daripada Ustaz Zainal Arifin cakap tentang bangsa Melayu kita, tentang akhir zaman kita, tentang berbagai-bagai. Memang betul tuan-tuan sekalian, bangsa Melayu kita ini bangsa yang terpaling istimewa sekali. Disebut-sebut oleh alim-alim ulama bahawasanya bangsa kita inilah yang akan jadi pembela pada akhir zaman nanti. Dengan segala kelayakan yang ada pada kita, apa layak kita nak jadi pembela pada akhir zaman? Apa senjata kita ada? Apa perkasa kita ada? Kita ada kerohanian. Kita ada sifat zuhud. Kita ada sifat tawaduk. Kita ada sifat sabar. Kita ada sifat redha. Dan ini sifat sangat-sangat diperlukan untuk akhir zaman ini. Kita hidup dalam zaman ini tuan-tuan sekalian. Nabi mengatakan kita dalam keadaan situasi yang semakin hari semakin gelap. Seperti gelapnya malam, semakin lama semakin gelap lagi. Dan itu hakikat tuan-tuan sekalian. Dan kita ada musuh yang sudah lama daripada datuk kita Nabi Adam AS dah dendam kepada kita. Dan apabila akhir zaman ini, musuh kita akan lebih-lebih lagi nak kerjakan kita. Dia dah tahu waktu dia dah singkat. Dan macam mana sekalipun kita tak boleh rasa aman dan damai tuan-tuan sekalian. Kita kena sedar. Kan kita tahu bahawasanya akhir zaman nanti akan berlaku peperangan. Dan sekarang ini dah akhir zaman. Dan kita kena tahu bahawasanya musuh kita punya peperangan pun tidak seperti peperangan yang kita sangkakan dahulu saja. Dengan meriamnya, dengan apa saja. Apa ada prasarana dalam dunia ini, musuh kita akan gunakan dan Allah akan izinkan untuk nak binasakan kita. Paling-paling tidak kita sebagai umat Rasulullah, kita tahu bahawasanya ada orang jahat sedang pandang kita. Paling-paling tidak, yang kita kena tahu bahawasanya jin dan syaitan, segala syaitan dan iblis dah dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala luluskan. Allah Ta'ala luluskan. Apa yang mereka nak, Allah Ta'ala luluskan. Paling-paling tidak kita kena waspada senantiasa. Paling-paling tidak kita jangan merasa aman, damai, senang, happy. Dah boleh ke sana kemari duduk. Waspada apa cara mereka, apa jalan mereka, apa main mereka. Waspada paling-paling tidak. Dan berjaga-jaga sangat tuan-tuan sekalian. Supaya dengan kita berjaga-jaga, kita berwaspada saja. Kadang-kadang serangannya dalam bentuk yang kita rasa nikmat. Kadang-kadang serangannya dalam bentuk yang kita rasa selesa. Tetapi itu tetap serangan tuan-tuan sekalian. Itu tetap serangan. Dan kalau kita dah tahu, bahkan setengah orang dah mengatakan pun, menurut setengah-setengah isu yang timbul belakangan ini, setengah orang mengatakan bahawasanya kita dah diserang sebetulnya. Wallahu alam, kita tak tahu, tapi Allah Ta'ala juga maha mengetahui. Dan kita tak boleh tolak kemungkinan ini. Sebab memang kita ada musuh. Dan musuh kita itu memang minta tolong daripada kuncu-kuncunya, pembantu-pembantunya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, setiap Nabi ada musuhnya daripada
syaitan-syaitan jenis jin dan manusia. Bermakna ada yang tak suka akan umat Nabi ini. Jadi kita kena berjaga selalu. Bahkan setengah-setengah orang mengatakan, mungkin kita tak fahamlah, mungkin kita tak tahu, kita ingat segala yang berlaku ini seperti biasa saja, ujian biasa saja, umpamanya. Tapi setengah orang berpendapat bahawasanya ini kita dah kena serang dah. Kita dah kena serang, umpamanya ya. Jadi kalau kita dah tahu kita kena serang, nak bikin apa tuan-tuan sekalian? Dan kita kena faham nama serang akhir zaman bukan hanya serang bom dan meriam saja. Sebelum datang bom dan meriam tu macam-macam dah diserangkannya kita. Akidahnya kita dah diserangkannya, ekonomi kita dah diserangkannya, berbagai-bagailah pendek katanya. Dan kita tak boleh diam-diam saja. Kalau kita kena serang, tak boleh nak tunggu kena serang bom baru kita nak lawan balik. Nak kena tunggu serang dengan musuh menggempur kita dari lautan kita dan udara kita baru kita nak tindak. Dari sekarang kita dah kena jaga. Kena pasang bentengnya, kena pasang kukuhnya, kena pasang tengok, kena pasang suluhnya. Pagi, petang, siang, malam berwaspada terhadap musuh-musuh ini. Tak ada jalannya kecuali mendampingkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu, Allah Taala tahu plan musuh kita. Kita tak tahu apa rencana mereka, Allah Taala tahu. Dan kita tak boleh protect diri kita, Allah boleh protect. Allah tak boleh tidak, tuan-tuan sekalian. Sekarang dah bukan masanya main-main. Sekarang dah bukan masanya nak berehat-rehat. Apatah lagi masanya untuk kita nak kembali kepada maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tadi Ustaz Zainal Asri mengatakan dalam bangsa kita selalu ada petualangnya. Bangsa kita ada tali barutnya. Memang betul dan itu Nabi sudah cakapkan. Nabi pernah minta, kalau kita baca kitab Bahrul Mazi kita, Syekh Muhammad Idris Marbawi, dalam hadis awal-awal tentang mengenai fitnah akhir zaman disebutkan. Nabi SAW minta kepada Allah Ta'ala 3 perkara. Allah luluskan 2, Allah Ta'ala tahan 1. Nabi minta umat ini supaya tidak sengsara sepanjang tahun. Betul. Kalau ada apa-apa derita, ada apa-apa kemelut, ada apa-apa permasalahan, tak sampai setahun dapat bernafas. Tak sampai setahun perkara akan reda. Apapun, wabak ke, sakit ke, kemarau ke, tak sampai setahun ada redanya. Yang kedua, Nabi minta supaya umat ini tidak boleh dicengkam oleh orang-orang kufar. Betul kata Ustaz Zainal Asir. Bertahun-tahun orang nak gempur kita. Kita dengar daripada syair itu tadi. Dapat ke tidak, setakat dapat biji, setakat dapat kekayaan kita, iman kita dia tak dapat. Iman kita dia tak dapat kacau. Begitu dia keluar berapa ratus tahun, kita balik semula jadi macam mana biasa kita. Alhamdulillah. Tapi yang ketiga, Nabi minta Allah Ta'ala tidak luluskan. Iaitu supaya jangan antara kita saling makan antara satu sama lain. Allah Ta'ala tidak luluskan. Bermakna memang dalam bangsa kita sendiri, dalam kaum kita, kita akan jatuh dengan kita. Dan mereka tahu, mereka kalau nak kacau kita saja susah. Maka dia gunakan sesama kita. Dia gunakan sesama kita untuk menjatuhkan kita. Dia gunakan sesama kita untuk cocok kita. Dia gunakan sesama kita untuk khianat kepada kita. Dia gunakan sesama kita untuk su'udzan sesama kita. Dia gunakan sesama kita untuk melemahkan kita, tuan-tuan sekalian. Maka dalam situasi ini kita nak jaga macam mana? Kita nak waspada. Siapa agaknya petualang? Siapa agaknya tali barut? Tak payahlah. Kalau adalah petualang adalah tali barut, Tuhan ada. Yang kita kena jaga sangat, jangan sampai kita yang jadi petualangnya. Jangan sampai kita yang jadi tali barutnya. Jangan sampai kita menggunting dalam lipatan bangsa kita, agama kita. Jangan sampai kita jadi musuh dalam selimut. Jangan sampai kita jadi musang berbulu ayam. Itu paling penting, tuan-tuan. Pengkhianat bangsa ni macam mana ya? Pengkhianat biasa. Pengkhianat bangsa tu sekongkol dengan orang-orang kufar. Pengkhianat bangsa tu macam mana? Paling kecil punya pengkhianat bangsa, tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak takwa kepada Allah Ta'ala. Kita tampil sebagai ustaz, kita tampil sebagai imam, kita tampil sebagai penasihat siapa orang, tapi kita menyediakan satu ustaz yang ahli maksiat. Tak khianat tu namanya. Tak khianat tu namanya. Kita tampil sebagai satu khatib, kita tampil sebagai satu pemimpin agama, tapi kita buat hukum Allah Ta'ala main-main sesuka hati. Layak ke kita masyarakat diberi satu pemimpin yang macam kita begini? Tak khianat tu namanya. Bermula janganlah kita cakap kita sekongkol dengan orang. Dengan kita buat maksiat dia tu kita dah sekongkol dengan syaitan dan iblis. Tak payahlah kita bilang kita sekongkol dengan orang kafir ke Yahudi ke siapa ke begitu. Dengan kita buat maksiat kita dah sekongkol dengan musuh besar kita, musuh Allah Ta'ala. Dan kita sudah khianat pada bangsa kita. Khususnya orang yang selalu tampil, orang yang selalu memimpin, orang yang selalu begitu. Kena jaga bersih. Kita tengok tak payah tinggi-tinggilah kita belajar bab fiqh saja. Orang kalau jadi imam, kita berimam dengan orang-orang fasik, makruh hukumnya. Berimam dengan orang fasik, makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya. Kalaulah orang tahu bahawasanya kita ini orang yang tidak layak dan kita tampil, mereka tak boleh tampil sebetulnya. Tapi mereka tak tahu, mereka sangka kita baik, tak kira khianat tu namanya, tuan-tuan sekalian.
Maka sekarang pada malam ni sebelum kita seru kepada semua, saya seru kepada diri saya terlebih dahulu. Dan saya seru kepada sekalian pemimpin-pemimpin akan masyarakat semuanya. Khususnya pemimpin-pemimpin dalam bidang agama yang atas pentas ini dan lainnya semuanya. Jadilah ulama yang sejati. Jadilah pemimpin masyarakat yang amanah sekali. Amanah terhadap Allah Ta'ala. Amanah terhadap Rasulullah SAW. Jangan kita jadi musang berbulu ayam. Dahulu kita betulkan dahulu. Kita jadi, kalau kita masih jauh, macam mana kita nak mendekatkan saudara-saudara kita? Kesian. Semuanya perlukan orang-orang yang memimpin. Semuanya perlu untuk ditunjuk ajar. Semuanya perlu untuk diberi pesanan. Semuanya. Macam mana kita nak mendekatkan orang kalau kita saja masih menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala dengan dosa-dosa kita? Macam mana kita nak menyuluh orang kalau hati kita masih gelap? Macam mana kita nak bersihkan orang kalau kita masih kotor? Tuan-tuan sekalian, saya menyeru kepada diri saya dengan mohon pada Allah Ta'ala supaya dinazrah pandang oleh tuan-tuan guru. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat bumi Kedah yang penuh alim ulama'nya ini. Kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya pada malam ini dengan berkat majlis maulid ini, Allah jadikan kita orang yang insan mukmin yang tulen sejati. Bukan hanya luaran saja, bukan hanya gambaran saja. Ini persiapan awal nak menghadap akhir zaman, tuan-tuan sekalian. Jadi real, jadi tulen, bukan palsu, bukan hanya tiruan sahaja. Takkan jadi. Macam mana pun kalau pistol pun tiruan pun tak boleh tembak juga. Pedang tiruan pun tak boleh menikam juga. Ini kan pula kalau ulama tiruan, ini kan pula ustaz-ustaz tiruan. Genuinkan diri kita, tulenkan diri kita dahulu, bersihkan diri kita daripada kotor dan cemar dulu. Pemimpinnya yang semuanya okey dan selamat, insya-Allah yang dah terpimpin baru boleh dapat memimpin, tuan-tuan sekalian, ya. Kita perlu persiapan, perlu tangkis segala serangan dari sekarang. Paling tidak berwaspada. Kalau orang nak mencuri, nak merompak rumah kita saja, orang nak merompak rumah kita, dia ada bawa pisau, bawa pistol, dia nampak tuan rumah kat dalam, tuan rumah nampak dia tengah panjat tingkap, walaupun tuan rumah orang tua saja pun tak ada daya nak lawan dia. Tapi kalau dia nampak tuan rumah sedar dia punya perbuatan, takut tak dia? Lari tak dia? Alamak, ada orang nampak. Lebih-lebih lagi kalau tuan rumah tengah pegang handphone, lagi dia tak berani. Sama tuan-tuan sekalian, mereka ada macam-macam senjata, mereka ada macam-macam plan untuk kita yang kita tak tahu. Dan sudah berjalan mungkin barangkali. Tetapi kalau dia tahu bahawasanya kita sedar, dia tahu kita waspada, apatah lagi kalau dia nampak kita handphone, iaitu kita kontak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak jadi tuan-tuan sekalian. Tak jadi. Tapi kalau kita buat bodoh, kita jemput mereka masuk, masuklah rompak masuk rumahku. Ataupun kita sengaja tak jaga hal-hal kita, kita tak perasan dia punya masuk. Tak tahu kita dah terikat, tak tahu kita dah tertutup mulut, tak tahu kita dah ditikam, tak tahu kita dah dirompak. Iman kita, akhlak kita itu lebih penting lagi tuan-tuan sekalian. Paling tidak senantiasa berwaspada. Paling tidak, dan akan dapat waspada hati yang senantiasa berdosa. Hati yang penuh hitam, hati yang penuh keladak, jangan kata nak berkilat hatinya. Waspada pun tidak dapat. Sekarang sudah waktunya kita sama-sama bertaubat pada Allah Ta'ala, bersihkan hati kita. Supaya dengan hati yang bersih itu dapat tersuluh segala-gala informasi daripada Allah Ta'ala dapat berikan kepada kita. Pada gitu nanti kita dapat waspada akan segala tindakan orang-orang jahat, kita dapat waspada. Apa-apa saja berlaku kita akan, ya Allah, janganlah ini permainan orang jahat. Ya Allah, janganlah ini permainan orang jahat. Dan Allah Ta'ala izinkan dia pakai apa macam sekalipun prasarana yang atur dunia. Hatta cuaca, hatta air, hatta udara, dia boleh pakai, Allah Ta'ala izinkan. Sebagaimana Allah izinkan mereka pakai besi, mereka pakai segala apa, bikin meriam, bikin apa semua. Makhluk Allah tu, Allah izinkan sampai akhir zaman, sampai nanti Dajjal kalau dah keluar, malaikat pun digunakan untuk sesatkan orang. Dan Allah Ta'ala izinkan. Malaikat digunakan, dialog antara malaikat dipakai untuk menyesatkan orang. Dan Allah izinkan sebab mereka tetap makhluk Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala beri apa segala makhluk yang minta, termasuk mereka. Tetapi kita bagi pihak mukmin boleh dapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dari sekarang, nombor satu, bersihkan diri kita. Dengan membersihkan hati kita, kita dapat sedar dan kita dapat waspada. Dengan kita dapat waspada, kita dah boleh mengorak langkah dari sekarang. Pasang, kalau kita tahu orang nak sedang, kita pasang dinding tebal-tebal. Pasang tembok yang kukuh-kukuh. Itulah dengan zikrullah, tuan-tuan sekalian. Hidupkan. Apa perkara yang berlaku dekat Selangor tu sampai banjir, sampai besar, kita boleh elakkan. Tidak ada siapa yang boleh elakkan kecuali Allah Ta'ala saja. Maka kita dah tengok berlaku pada tempat orang, kita sedih, kita duka cita. Tak mustahil berlaku pada tempat kita 2 kali lipat lebih pada itu banjirnya. Dari sekarang lah minta, dari sekarang dah mohon. Dari sekarang merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidupkan majlis-majlis zikir, tuan-tuan sekalian, majlis seperti ini. Hidupkan majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan majlis membaca ratib Al-Atas, Al-Haddad, umpamanya itu ratib-ratib yang senanglah, ataupun yang lain-lain yang biasa tuan-tuan baca. Hidupkan.
Hidupkan di sana dan di sini. Tak payah tunggu orang arahkan kita lah. Tak payah. Kita sendiri ambil inisiatif. Kita buat. Itu semua pendinding. Kalau ada 1-2 saja orang yang sedar, cukuplah turun menjadi penyebab turun rahmat Allah Ta'ala. Kalau 1-2 orang yang sedar, insya-Allah dengan 1-2 orang ini akan dapat menarik kesedaran kepada yang lebih ramai lagi. Bermula dengan setiap individu daripada kita, tuan-tuan sekalian. Dah kena pasang bentengnya. Nabi kita sayang kita. Nabi kita dah kabarkan kita bahawasanya akhir zaman macam-macam tipu daya. Akhir zaman kita akan ikut mereka selangkah demi langkah sampai kita masuk lubang biawak pun kita ikut juga. Nabi kita dah sebutkan dengan berbagai-bagai bahayanya, bagai-bagai tipu dayanya. Kita nak diam-diam saja? Nabi kita kasih solusinya lagi. Amalannya, baca ini sekian, berlindung ini sekian. Allah. Tapi barang diingat tuan-tuan sekalian ya. Banyak kita amal pun kita bacalah surah Al-Kahfi. 10 ayat pertama, 10 ayat akhir. Kita baca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat. Kita bacalah minta doa fitnatil masihid dajjal setiap sembahyang. Semua tu memang galakkan kita baca. Tapi jangan kita dah baca tapi kita lemahkan sendiri bacaan kita dengan maksiat kita. Ingat ya, banyak amal, ingat sedikit amal berserta bersih daripada maksiat jauh lebih berkesan daripada banyak amal tapi kita iringi dengan maksiat. Banyak kita baca itu pendinding itu tapi kita robohkan dinding kita sendiri dengan maksiat kita. Kita gelapkan sendiri kita punya reda untuk kesan apa-apa yang message daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa dan maksiat kita. Langkah pertama, tobat pada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Ini hari Allah Ta'ala beri kita peluang untuk berjumpa, bukan untuk sia-sia. Bukan untuk suka-suka dengar-dengar orang baca lagu, untuk kita sama-sama insaf. Sekarang kita dah hidup dalam zaman baru, era baru. Kita akan menghadapi, hakikatnya kita gelap tau sekarang ni. Hakikatnya kita gelap. Cuma kita dibebaskan dan bebas dalam gelap. Mana lebih bahaya? Kalau dalam gelap, kerana Nabi dah bilang kita dalam gelap, semakin gelapnya malam. Mana bahaya? Kalau dalam gelap kita duduk diam saja ataupun dalam gelap kita boleh bebas ke sana kemari. Bahaya kalau dalam gelap kita bebas ke sana kemari, kita boleh terkam haiwan buas. Kita boleh jadi masuk lubang. Dan kalau kita jatuh pun orang tak nampak kita. Maka dalam gelap inilah kita kena waspada. Itu namanya ujian akhir zaman, tuan-tuan sekalian. Nampak macam kita dah tenang, nampak kita macam dah lapang, belum. Hakikatnya kita masih lebih gelap dan lebih gelap. Maka kita kena jaga, kalau kita nak selamat, kita kena jaga diri kita sendiri-sendiri. Macam kita dalam suasana 3-4 bulan yang lalu. Dengan dalam PKP kan tak senang bergerak, tak senang pergi sana kemari, hati pun tak senang, hati pun cemas. Kita kena jaga diri kita macam suasana gitu. Kalau boleh lebih lagi bagus lagi. Jaga diri kita. Tidak kita keluar kecuali majlis-majlis manfaat seperti ini. Tidak kita campur-campur orang, kita jaga bimbang apa akan berlaku besok. Zaman PKP dulu kan kita bimbang kan. Sekejap-kejap kita bimbang, tukar lagi peraturan, tak boleh rentas daerah. Tukar lagi peraturan, tak boleh keluar daerah. Sekarang kita kena cemas, apa pula akan didatang oleh Allah Ta'ala. Apa pula ada plan-plan orang jahat terhadap kita. Apa pula itu dan ini semua. Semua Allah dah tahu. Maka damping dengan Allah, tuan-tuan sekalian. Damping dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak boleh tidak. Alhamdulillah, pada malam ini kita lihat maulid. Kemarin ada beberapa orang, pihak penganjur kita, ustaz kita pun datang rumah, bincang sedikit tentang tema maulid kemelayuan. Sebab kita kalau di Batu Pahat sana, kita bikin maulid, kita kerana apa? Kita nak yang nama Melayu tu Islam. Islam tu Melayu betul. Kalau tidak Islam, Melayu buang dia. Berapa banyak bangsa-bangsa yang tinggal dalam semenanjung kita, dia tidak terima Islam, Melayu tak terima dia. Dia tak nak cakap bahasa Melayu kita pun, dia tak nak bersama dengan kita pun. Tapi kalau di Islam saja, jadi Melayu. Baik kau Banjar, baik kau Bugis, baik kau Pakistan sekalipun, kalau datang sama kita dah jadi sebangsa dengan kita. Tahan kita kasih nama dia Indah Peranakan. Pasal apa? Kalau dia Islam, dah jadi bangsa kita. Tak ada masalah. Dia tak Islam saja, Melayu tak terima. Maka kita kalau di sana, setiap kali kita bilik Melayu dan Islam ni tidak menghalang kemelayuan. Bahkan kemelayuan ni, bangsa Melayu ni bangsa yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dalam satu dunia tak ada bangsa yang begitu diistimewakan Allah Ta'ala kecuali bangsa Melayu kita. Kita kena sedar. Allah berikan kita iman. 100% iman. Ahli sunnah wal jamaah pulaknya. Mazhabnya Syafi'i. Sama semuanya. Hujung ke hujung, kalau sah bagi Fatani, sahlah bagi Jawa. Batal bagi Banjar, batal lagi Padang. Dari barat ke timur, timur ke selatan. Semua tu sama juga. Sama juga. Subhanallah. Bangsa lain tak dapat. Sebelah kita saja Siam, Burma, Cambodia, Vietnam. Dapat macam kita? Tak dapat. Satu rumpun lagi, China, Hong Kong, Taiwan, Jepun. Dapat macam kita? Tak dapat. Hatta orang India pun tak semuanya Islam. Yang Islam pun tak semuanya ahli sunnah. Yang ahli sunnah pun tak semuanya Syafi'i. Semuanya berbagai. Kita orang Melayu diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bagai-bagai keistimewaan. Dan jati diri Melayu kita tak boleh buang. Dan kerana kita Islam dan kita kemelayuan, itulah kita samad
Selamat mengatasi zaman kurun demi kurun, orang serang kita, orang kacau kita, semua kita selamat. Pasal kita Melayu Islam. Dan apa yang ada pada kita tinggi sebetulnya tuan-tuan sekalian. Diberi oleh Allah sendiri tanpa orang Melayu cari. Diberi oleh Allah Ta'ala sendiri. Bahkan dalam era penjajahan lah kita hasilkan ulama-ulama besar kita. Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Arsal Banjadi. Semua tu dalam era penjajahan. Kita hasilkan ulama yang besar-besar begitu tuan-tuan sekalian. Maka bangsa Melayu ni tidak perlu kita nak luputkan kemelayuan kita kalau kita nak jadi Islamik. Setengah bangsa ya. Kalau dia nak pegang budaya dia tak boleh jadi pegang agama. Contohnya orang putih saja. Kalau dia nak bikin style dia lah dengan cara pakaian dia, dengan cara pergaulan dia, dia terpaksa kena buang dia punya lifestyle betul, baru nak jadi Islam. Setengah negeri Afrika pun begitu. Sebab itu baju-baju Melayu kita ni saya galakkan pakai baju-baju Melayu. Kalau kita di Batu Pahat pun sebulan sekali Maulid, kita pakai tema kita Melayu. Saya pun pakai baju Melayu. Satu kerana apa? Pakaian Melayu kita tidak aib. Dan pakaian Melayu kita ini sopan. Dan pakaian Melayu kita ini boleh dipakai untuk ibadat. Dan kalau sekali-sekali macam Musa Helmi kita semua pakai tanjak semua, kita galakkan. Kenapa? Pembantal ego kita. Kitab Bustanul Arifin, Imam Nawawi sebut, orang-orang soleh, wali-wali, keadaan dia bertukar satu hari sampai 40 kali. Kenapa? Setan nak hinggap, dia tukar pesen lain. Setan nak hinggap, dia tukar cara lain. Setan nak hinggap. Tetapi kalau kita kekal dengan satu keadaan 40 tahun, kita sangka isu istiqamah. Tapi rupanya kita kekal dalam ujub. Kita kekal dalam riak, na'udzubillah min zalik. Lepas itu alim ulama sekejap tukar begini, sekejap begini. Jadi kalau sekali-sekali yang nama ustaz, nama anak tak pakai baju Melayu. Anak pakai jubah serban. Anak ustaz, anak kiai, Allah. Tak, yang nama anak pakai apa pun boleh. Yang kita baca Syama'il Nabi, kadang-kadang Nabi keluar rumah pakai kufiah saja, tak pakai songkok. Kadang-kadang Nabi tak pakai songkok pun jalan, menunjukkan keharusannya. Lagi pakaian Melayu kita, sopan santun. Dan kita orang Melayu, orang alim ulama kita mengislamkan kita, dia tak tukar tau identiti kemelayuan kita. Setengah bangsa ditukar. Seperti orang Sudan, orang Somali, dia masuk Islam, terus ditukar jadi Arab. Pakai jubah, pakai serban. Kenapa? Budaya dia tak boleh pakai dalam Islam. Kita baju Melayu kita boleh pakai buat sembahyang tak? Baju Afrika boleh pakai buat sembahyang tak? Tak ada baju. Dia tinggal dalam hutan sampai sekarang pun masih ada pakai cawat. Tak boleh. Dan bahasa dia boleh pakai dalam bahasa Islam tak? Tak boleh. Bahasa dia susah sangat nak diajarkan bahasa agama. Cakap sepatah dua patah, mentera. Cakap sepatah dua patah, cakap kotor, cakap apa. Bahasa Melayu kita boleh pakai kitab tau. Boleh pakai dalam kitab. Saya ingat saya pergi Hadramaut dulu, bual-bual sama Habib Omar masih berapa puluh tahun yang lalu. Kita cakap Arab pun bukanlah fasih sangat, bukan. Pakai terjemah. Ada satu Habib, anak kepada Habib Ahmad Masyur bin Taha Al-Haddad dari Afrika. Dia tengok ni pesin macam pesin tuan-tuan guru, tapi cakap pakai terjemah. Dia bertanya dengan Habib Omar bin Hafiz, macam mana keadaan Islamnya orang-orang Bani Jawi ya? Dia bahasa pun dia tak tahu. Sebab pada dia yang mesti kena bahasa Arab. Habib Omar punya confident jawab, bagi orang-orang Jawi kita, segala bidang ilmu ada dalam bahasa dia. Oh, heran dia. Semua ada dalam bahasa dia. Segala fiqah, tafsir, apa semua. Dah tentulah mahir bahasa Arab jauh lebih baik. Tapi setiap bidang agama ada dalam bahasa dia, cukup lengkap. Hanya mereka tak faham bahasa Arab saja. Jadi jangan bimbang tentang amalan mereka, tentang ilmu mereka. Begitu sekali ya. Itu bangsa Melayu. Bahasa kita boleh pakai, pakaian kita boleh pakai, budaya kita boleh pakai. Betul, alhamdulillah. Maka kita kena junjung nikmat ini tuan-tuan sekalian. Kita kena junjung nikmat ini dan kita tak boleh tinggalkan kemelayuan kita. Dan kita kena tahu bahawasanya bangsa kita ni bangsa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat tadi saya sambung apa cerita yang saya buat petang tadi dalam ceramah. Ada beberapa penuntut belajar di Syria ya. Dia balik, dia tupas tinggi-tinggi tau. Kalau balik boleh jadi qadi, boleh jadi mufti. Dia balik cari kita, nak baca kitab-kitab Jawi daripada yang ditulis oleh ulama Jawi. Heran, kita nak belajar dengan dia, dia pula nak belajar dengan kita. Dia bilang pasal ini arahan daripada tuan guru dia. Arahan daripada tuan-tuan guru dia, syekh-syekh di sana. Dia bilang kau dah belajar di sini, bertahun-tahun belajar kitab Arab. Tapi sekarang kau nak hadapi orang-orang Melayu. Kau kena faham apa ilmu yang ada pada mereka. Kau kena faham uruf mereka. Kau kena duduk bersama dengan mereka baru kau dapat selesaikan masalah mereka. Masya Allah. Betul cakap dia tu. Betul. Sebab kalau kita belajar luar negeri sekalipun kita tak tahu bangsa kita, tak boleh. Allah Ta'ala sebut, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu bersuku-suku dan berpuak-puak untuk kamu saling kenal mengenal.
Orang Turki kenal orang Mesir, orang Mesir kenal orang Bangladesh, orang Bangladesh kenal orang Melayu, orang Melayu tak kenal orang Melayu. Tak boleh. Kita kena tahu bangsa kita. Ini memang perkauman, tapi perkauman dari sudut positif. Ini satu kemudahan bagi kita. Ada masalah di negeri Mesir, ambil orang Turki, ulama Turki selesaikan. Boleh ke? Tak boleh. Ada masalah besar di Bangladesh, ambil ulama Kuwait menyelesaikan. Tak boleh. Begitu juga bangsa Melayu kita. Mau tak mau kita sesama kita kena bangkit. Jadi kita kena tengok hal ehwal bangsa kita. Melayu yang kita bilang bangsa Melayu kita sekarang dah rosak. Sebelum rosak tu macam mana? Sebelum rosak tu macam mana? Jadi kita dapat kembalikan. Kita kena tahu apa yang ada dalam bangsa kita. Apa nilai-nilai kita. Jadi kita tak buang begitu sahaja tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya susah payah datang ke Kedah. Ya, kalau datang ke Kedah mesti saya naik Gunung Jerai. Saya ingin tanya sini orang-orang Kedah yang tak Kedah tak payah angkat tangan. Orang Kedah yang tak pernah pergi Gunung Jerai tolong angkat tangan, saya nak tengok. Orang Kedah yang tak pernah pergi Gunung Jerai, cuba angkat tangan. Tadi Ustaz Zainal Asri pun minta angkat tangan. Ini sekali pun nak minta angkat tangan. Orang Kedah yang tak pernah, orang perempuan tak payah. Orang laki-laki, siapa orang Kedah yang tak pernah pergi Gunung Jerai? Cuba angkat tangan. Baguslah, alhamdulillah. Kalau ada orang Kedah tak pergi Gunung Jerai, awak sayang tau. Perlu kena pergi Gunung Jerai. Tak ada apa benda pun atas. Bukannya jumpa Tok Syekh ke siapa kan. Paling tidak menghargai Tok Syekh. Menghargai Tok Syekh. Paling tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala dari datangkan Tok Syekh ke bumi kita. Paling tidak. Kita kan nak minta mati. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami syurga bersama orang-orang baik. Kita lepas meninggal dunia jumpa Syekh Abdullah Al-Khumairi. Apa nak cakap dengan dia? Awak ada pergi tempat saya, awak ada tengok, tahu pun tidak Tok Syekh, aku tengok pun tidak. Allah, macam mana? Kita kena pergi, kita kena tahu. Ini semua kerana apa tuan-tuan sekalian? Digalakkan oleh imam kita ya, Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Beliau ni zurat Rasulullah ke-9 yang mula pindah daripada Basrah pinggiri ke Hadramaut. Dari dia itulah jadi Ba'alawi. Kaum Ba'alawi ya, Sayyid-Sayyid yang ada di tanah Melayu kita, Al-Idrus, Al-Attas, Al-Asagaf, Al-Jufri, semua tu daripada beliau. Wali Songo semua daripada beliau, semua tu ya. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, punca sanad orang Melayu kita juga tahun 313 Hijrah, 317 Hijrah. Dia berpindah ke negeri Hadramaut. Prinsip dia itulah 4. Kita pakai tuan-tuan sekalian. Sampai sekarang mereka berjaya pasal mereka pegang prinsip atuk mereka. Dan kita boleh pegang. Dia pun kira atuk kita juga dalam sanadnya. Yang pertama dia pesan semua anak cucunya, pegangan tak boleh akidah mesti ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau Sayyid pegang Syiah, pegang apa semua tak boleh. Tak kena. Nombor 1 dia bilang pegang ahli sunnah wal jamaah. Nombor 2 fiqh tak boleh tidak, mazhab Syafi'i tak boleh mazhab lain. Jangan mengada-ngada nak ikut mazhab lain. Itu yang Allah beri sama kita dan sesuai dengan jiwa kita. Mazhab Syafi'i ini tinggi tau. Sayyidina Ahmad bin Isa tak kasih anak cucu dia ikut mazhab lain. Bukan dia ada isu dengan mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Tetapi kerana dia tak nak anak-anak cucu dia buka mazhab sendiri. Anak cucu dia nak buka mazhab sendiri, andal tau. Imam Habib Abdullah Al-Haddad tu saja murid dia sama level dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau mereka tu apalagi guru-gurunya dia kata semua, datuk dia tak kasih ikut mazhab lain kecuali Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita ni terpandang tahu. Ulama pengikut mazhab Syafi'i bukan majoriti dalam dunia. Hanafi paling tinggi. Tetapi ulama paling ramai dalam mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'i ini yang menjadi rujukan bagi dalam mazhab-mazhab apa lain sekalipun. Hadis saja semuanya mazhab Syafi'i tau. Kecuali Imam Bukhari ada mengatakan dia sendiri, ada mengatakan dia Syafi'i juga. Imam Muslim Syafi'i, Abu Daud Syafi'i, Ibn Majah Syafi'i, Nasai Syafi'i, Imam Tirmizi Syafi'i. Yang kita pulaknya tak suka nak ikut Syafi'i. Itu yang Allah Ta'ala berikan kita. Imam Syafi'i. Sampai kalau di negeri Suria ya sana, orang-orang awamnya, orang awam budak-budak bujang mazhab Hanafi. Pasal senang, buang angin tak batal sembahyang, sentuh perempuan tak batal sembahyang, tidur golek gelantang terus boleh sembahyang. Dah teringkat separuh umur baru tukar Syafi'i. Dah umur 40 baru tukar Syafi'i. Dah jadi cikgu-cikgu, tuan guru baru tukar Syafi'i. Dia heran tengok budak-budak bujang kita, kau dari kecil-kecil dah Syafi'i, dah terbawa engkau mazhab Syafi'i. Kita orang Melayu Syafi'i. Kita orang Melayu Syafi'i ya. Jadi Sayyidina Ahmad bin Isa tak kasih anak cucunya ikut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, yang keempat kita kena pegang ini. Kalau kita nak berjaya seperti alim-alim ulama kita, kena pegang ketiga yang keempat. Yang tiga yang keempat itulah qudwah, suri tauladan. Dipesankan Sayyidina Ahmad bin Isa hendaknya setiap generasi, ini kita tengah buat sekarang ni. Setiap generasi ambil daripada generasi sebelumnya, setiap apa yang ada pada atuk moyang anda ambil. Daripada bapa anda, atuk anda, moyang anda. Kalau kita orang Melayu, asal kita mana? Gunung Jerai lah tu, Syekh Abdullah Khumairi. Jangan kita tak tahu, itu asal kita. Yang hantar kita Islam alim ulama, ulama wali Allah, bukan pedagang. Kita dengar sejarah Islam masuk ke tanah Melayu dengan pedagang Arab. Bukan kalau pedagang Arab tak begini Islam kita.
Kalau pedagang Arab tak begitu negeri mereka. Negeri mereka masih kosong, masih tidak ada apa. Yang pedagang tu British India, masuk nak dagang kemudian ambil Belanda, masuk nak dagang kemudian ambil semuanya itu. Bukan pedagang yang datang ke sini, mereka datang 500 tahun sebelum British masuk kita, sebelum Portugis masuk kita. Dan dia tidak ambil kekayaan kita. Ulama wali Allah yang pegang kita. Jadi setiap generasi kena ambil daripada sebelumnya. Sebelumnya tu daripada bapak kita sampai yang the first one masuk Islam. Alhamdulillah di sini tempat punya di Kedahnya. Jadi saya bilang tentang Kedah ni aku kenyang dengan sejarah segala salafku, salaf Melayu Islamku. Dan tentu daripada dia sambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kena tahu setiap generasi kena ambil apa yang ada pada atuk dia, apa kitab yang ada, apa yang digunakan pakai, apa pesannya, apa adabnya, apa tata caranya, apa keselamatannya, apa semua tu mutiara-mutiara. Janganlah kita terpedaya orang mengatakan sikit-sikit Melayu kita bilang ini masih macam Hindu, ini perkara ni bid'ah. Orang Melayu dah masuk Islam masuk Kedah berapa lama? 30 tahun ada? 900 tahun, bukan 300 tahun. 900 tahun, kesan-kesan Hindu pun dah tak ada lagi lah. Kesan-kesan itu. Semuanya yang ada pada ulama kita semua tu cukup lengkap. Permata, mutiara-mutiara yang dicanai dengan canaian Melayu. Jangan kau tengok ini patut pakai canai Mesir, ini patut pakai canai itu. Kau campak buang. Permata itu sesuai untuk ditatah pada cincin Melayu. Maka permata hukum akam tu semua dicanai dengan bentuk Melayu sehingga indah dan cantik dan lunak dipakai. Itu yang ada pada bangsa kita. Jangan semua kita buang hanya kerana kita tidak tahu. Lepas itu cikgu-cikgu Suria tadi suruh anak murid dia belajar dengan orang Melayu. Jadi kau tahu budaya dia, kau hargai. Kalau orang Melayu, ustaznya tak belajar dengan tuan-tuan guru kita yang ada, nanti dia pandang engkau, aku. Masalah engkau, apa yang aku tengok tak sama, bid'ah belaka. Padam. Belakang aku ada masyayikh aku. Tetapi kalau dia tahu bangsa dia tahu apa bangsa dia bagaimana, kau sebahagian daripada aku sebahagian daripada-mu. Kelemahanmu tu menjadi tanggungjawabku. Kekuranganmu tu menjadi dosa bagi aku. Lain penghalayatannya, lain rasa tanggungjawabnya. Maka kita kena tahu asal-usul bangsa Melayu kita, apa yang ada dalam bangsa Melayu kita, khususnya ustaz-ustaz ni. Jadi dia hidupkan bangsa dia. Dan ini satu pekerjaan yang Allah mudahkan. Allah tak suruh kita jaga bangsa-bangsa lain. Bangsa kita lah, anak buah kita yang jagakan kicah dalam keadaan kita, family kita yang kena bersihkan. Begitu tuan-tuan sekalian. Dan yang berikutnya, yang kita sedang lakukan pada malam ini. Setiap generasi yang kini kena turunkan sebanyak mungkin kepada generasi berikutnya. Inilah yang orang-orang tua kita duduk sini, cakap susah payah, menghadapi macam-macam kerumitan nak adakan majlis ini. Kenapa? Nak deliver. Biar anda tak tertinggal apa yang kami telah dapat. Apa yang telah kami dapat daripada atuk nenek, daripada moyang, daripada tuan-tuan guru kami yang mulia-mulia, yang saleh-saleh, yang takwa-takwa kepada Allah Ta'ala, yang kalau dia doa jadi kabul. Apa yang kami dah terima daripada mereka, biar kami dapat turunkan kepada anda semua. Sebab itulah kami susah payah bikinkan tuan-tuan kita guru ni bikin acara pada malam ini. Jangan kita tak hargai pulanya. Ambil dan hidupkan. Sekarang sudah tidak waktunya untuk tidur lagi. Tidak waktunya untuk berehat-rehat lagi. Apatah lagi kita gunakan dengan kelonggaran PKP ini untuk kita buat maksiat. Wah, dalam PKP bisnes kita teruk. Sekarang kita nak lipat gandakan. Oh, jangan jauh sekali. Sekarang untuk kau bersihkan kerak periukmu sudah cukup. Besar periuk, besar kerak. Maka sekarang ini banyak orang dalam PKP hutang banyak. Sekarang ni waktu kau bersihkan, kecilkan periuk anda supaya kerak tak besar. Tak mungkin satu hari lagi nanti lebih teruk lagi ekonomi berlaku. Sekarang tengah waktu kelonggaran ini, kecilkan periuk anda supaya kerak tak besar. Jangan pula makin nak tambahkan bisnes gitu. Perkara berlaku lagi teruk, awak lagi keraknya lagi tebal lagi. Allah. Sekarang untuk main-main tak boleh. Apatah lagi dah longgar kesana kemari, dah mula nak kegiatan-kegiatan yang bukan-bukan nak start balik. Jangan takut tak dapat berpatah balik lagi tuan-tuan sekalian. Sekarang kita waktu dah makin dekat. Kalau tak makin kiamat dekat sekalipun, ajal maut kita dah dekat lah. Ajal maut dekat sana sini, kita dengar saudara mara kita sakit, tiba-tiba sihat walafiat, tak tahu kena positif, 2-3 hari kemudian meninggal. Tak mustahil berlaku pada kita ke? Kena jaga tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, majlis maulid ini diadakan pada malam ni. Dapat kita saling bertemu muka, dapat saling berpesan-pesan, dapat saling mengingatkan antara satu sama lain. Tadi orang pencak silat, orang ada keluarkan keris semua. Ini cakap terus sedang lah ya. Cakap terus sedang. Agaknya kalau ni sekarang kan yang tengok live kita banyak. Termasuk orang-orang bukan bangsa kita pun tengok. Kan macam-macam yang pantau kan. Ini cakap terus sedang lah ya, jangan malu.
Agaknya mereka dengan segala meriam dia, dengan roket dia, dengan kapal selam dia, dengan apa dia tengok kita buka silat ni, dia seram tak agaknya? Tak seram ya? Dia tengok kita ada keris yang halus gitu, dia seram tak agaknya? Dia tak seram. Memang dia tak seram. Memang dia tak seram. Dan dia punya tak seram tu masuk program Allah Ta'ala juga. Biar mereka ada apa, mereka ada apa. Kita ada yang apa kita ada. Kalau apa perkara berlaku, mudah-mudahan kita panjang umur. Minta nak jumpa bala tu tidak, tak, jangan. Nabi bilang ya, kita apa, bala jangan dicari, musuh jangan dicari, rezeki jangan ditolak. Ya, kita nak cari gaduh dengan orang tidak. Takdirlah kita jumpa zaman itu. Sebab satu hari kan salah satu generasi akan jumpa juga kan. Bapak kita tak jumpa atau kita tak jumpa. Mungkin kita jumpa tak? Mungkin kita jumpa zaman itu. Dengan kita ada sebilah keris ya. Mereka ketawakan tau. Tapi paling tidak aku mati tidak menyerah. Paling tidak aku mati tak hilang marwah. Paling tidak aku mati tak sia-sia bertumpah darah. Aku kembali kepada Tuhanku. Kita buka silat, buka apa semua, dia ketawakan. Ketawakan mereka tu, mereka punya tertawa pada kita tu pun dah masuk plan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza galabu ila ahlihim galabu fakihin. Fal yawma alladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Orang kufar, kau nampak orang Islam dia ketawakan, bukan orang kufar, orang mujrim. Termasuk orang Islam yang tali barut. Tengok dia ketawakan, tengok orang mukmin bikin apa dia ketawakan, dia cehkan. Dikedip-kedipkan mata dengan kita. Dia cakap kita macam-macam. Hari ini orang mukmin pula tertawakan mereka. Jadi mereka punya tertawakan kita tu pun masuk dalam plan Allah Ta'ala tau. Apabila kita tewas jatuh, kita nampak mereka tengah mengakak-ngakak ketawakan kita. Sekejap aja lagi Allah Ta'ala panggil kita dalam alam barzah. Allah Ta'ala panggil kita di jannah mudah-mudahan nanti. Sekarang ketawakan mereka pula. Siapa tertawakan siapa? Jadi mereka punya tertawakan kita jangan. Kita pakai apa yang Allah Ta'ala berikan kita. Allah Ta'ala paling tidak aku boleh tepis. Paling tidak aku tidak mati menyerah. Aku tidak mati menyerah. Dan kalau mati pun dalam medan perang bukan satu perkara yang aib. Bukan satu perkara yang aib ya. Bahkan menang dengan derhaka pada Allah Ta'ala sebesar-besar aib. Na'udzubillahi min zalik ya. Jadi hatta kalau kita ditertawakan orang sekalipun, dan silat kita bukan untuk engkau, silat kita untuk kita. Silat kita tu bukan main-main ya, buka bunga. Sebab kita, Nabi ajar kita kalau nak bunuh dengan sebaiknya. Nak sembelih haiwan aja nak kena baik. Ini aku nak bunuh manusia tau. Aku nak bunuh manusia. Jadi aku tak nak bunuh dia lantaran egoku. Maka sambil aku buka silat tu, fokus niatku. Fokus niatku. Jadi aku bunuh kau bukan kerana egoku. Sayyidina Ali nak tikam orang di ludah tak jadi bunuh Sayyidina Ali. Kalau kita main menerpa saja kan, kalau silap kan sempat tengok. Dan kita tak pukul curi, dan kita sempat fokuskan niat kita. Jadi kalau kau mati pun tak sia-sia nyawa kau mati. Takdir kau tak mati, aku mati. Aku mati dalam redha Tuhanku. Aku tidak bunuh kau kerana egoku. Dan kalau kau mati tidak sia-sia. Dan kalau aku mati pun tidak kerana hati, bela diriku sendiri. Itu semua tu nak fokus niat. Sekejap lagi nak hadap sakaratul maut tu. Sekejap lagi nak hadap sakaratul maut. Tidak dia kita. Sebab itu orang betul punya fokus. Begitu ya. Silat kita ada makna. Dia ketawakanlah memang kau tak tahu apa silat kita. Ada makna, paling tidak menunjukkan keperkasaan kita. Semangat nak pertahankan bangsa kita. Dan jangan takutlah, selalu saya ulang kalau bicara gini, kalau yang dengar yang non-Malays kalau dengar, kau jangan ingat ni cakap perkauman nak gaduh nak apa. Bahkan dengan Melayu baik, kata Ustaz Zainul Asri tadi, segala bangsa boleh duduk dengan kita. Beratus tahun, aman damai tak? Ada orang Melayu kacau mereka tak? Tak ada, jangan kau bimbang. Makin Melayu pegang kemelayuan dia, makin selamat engkau hidup dalam dunia. Dan Melayu tu bela kebenaran. Kebenaran termasuklah engkau walau kufar sekalipun. Kalau engkau benar, kita bela sama-sama. Kita bela sama-sama. Kalau engkau Malay Muslim sekalipun tapi engkau tali barut, Allah pun murka sama engkau. Itu prinsip kita. Jadi bukan kita cakap gini semua pasal kemelayuan. Kita tak. Ini saya cakap kebangsaan rasis yang positif, yang baik, bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, bahkan untuk bangkitkan diri kita. Inilah kemampuan kita dan yang bangkit bersama-sama dengan yang lainnya juga. Kita dengar tadi orang baca syair Malaysia negeriku, dah tentulah dah ambil kira dengan berbilang bangsa semua. Tak bermakna kita nak bangkitkan bangsa kita terus kita nak tikam bangsa orang lain, kita nak jatuhkan, jauh sekali, bukan itu. Ratusan tahun dah tunjukkan bukan itu prinsip orang Melayu. Bukan itu prinsip orang Melayu. Tapi jangan sampai semut pun kalau dikacau pun menggigit juga.
Begitu ya tuan-tuan sekalian, itu sajalah mungkin dapat kami pesankan pada malam ini. Syukur pada Allah Ta'ala dapat berjumpa, syukur kepada Allah Ta'ala kita dapat bersua pada malam ini, dapat juga berpesan-pesan dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala, diberkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.